Assalamualaikum dan salam Sarawak Maju Makmur, bersama saya Mariam Zanariah Ibrahim. Tumpuan berita, Ahli Parlimen Santubong Datuk Seri Nancy Shukri telah memberikan sumbangan kebajikan serta alat sokongan kerusi roda dan tongkat kaki satu kepada 12 penerima di Kampung Selang Laut Kuching pada Jumaat. Untuk rekod setakat Januari hingga Disember 2023, sebanyak 250 buah kerusi roda telah disalurkan kepada penerima bagi seluruh Parlimen Santubong. Datuk Seri Nancy yang juga Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berkata menerusi laman Facebook beliau, menyantuni insan-insan memerlukan merupakan keutamaan kementeriannya. Katanya lagi, beliau gembira apabila dapat melihat mereka yang menerima bantuan boleh bergerak dengan lebih mudah dengan bantuan yang telah diberikan. Turut hadir Timbalan Pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM Sarawak Muhammad Ali dan Ketua Kampung KK Kampung Selang Laut KK Sulaiman. Seterusnya mengenai Timbalan Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Datuk Dr. Anwar Rabai telah menyerahkan geran projek kecil luar bandar MRP kepada Gurdwara Sahib Sibu. Menurut Datuk Dr. Anwar, dana tahunan sebanyak RM25,000 di bawah MRP Dewan Undangan Negeri Dun Nangka adalah untuk menyokong pelbagai program dan aktiviti Gurdwara Sahib Sibu pada tahun depan. Dedahnya, kuil Gurdwara Sahib Sibu turut menerima bantuan dari unit hal ehwal agama-agama lain UNIFOR sebanyak RM450,000 bagi membina 2 unit bangunan asrama di belakang yang kini telah siap. Sebab mereka memerlukan jika adanya majlis sembahyang di mana rakan-rakan mereka di seluruh Sarawak perlu bersama dan mereka bersembahyang bukannya sehari 2 hari, dia makan masa yang panjang. Dan sebab itu mereka memerlukan asrama di tempat Gurdwara ini supaya senang mereka pergi dan balik untuk bersembahyang. Beliau berkata demikian ketika ditemui media selepas menyampaikan cek geran tersebut di kuil Gurdwara Sahib pada Sabtu. Ahli Dewan Undangan Negeri Dun Nangka itu juga mengingatkan rakyat supaya terus mengekalkan keharmonian kaum di negeri ini kerana ia boleh runtuh pada bila-bila masa jika rakyat berbilang kaum di negeri ini mulai memandang ringan kepentingannya. Walaupun kita mungkin menganggap benda ini tidak begitu penting disebabkan kita dalam keadaan yang harmoni, tetapi jangan kita anggap bahawa keadaan ini tidak boleh runtuh jika kita tidak jaga dengan baik. Sebab itu kita harus pupuk semangat kerjasama di antara masyarakat dan juga di kalangan agama yang ada di negeri Sarawak ini. Di pusat pula, penganjuran Karnival Beting Maro KBM merupakan inisiatif proaktif dalam memajukan ekonomi tempatan. Menurut Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Muhammad Razif Sitam. Katanya KBM 2023 menjadi platform penting dalam mempromosikan produk-produk pertanian dari kawasan Dun Beting Maro, terutamanya di daerah Pusa bertujuan untuk memasarkannya kepada masyarakat di luar kawasan. Menurutnya lagi, pendedahan dan pendidikan mengenai dasar-dasar, arah tujuan serta pelbagai kemudahan yang diperkenalkan oleh kerajaan kepada pengusaha pertanian di kawasan ini akan memberikan pengetahuan terkini dan sokongan kepada komuniti usahawan tempatan. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan Majlis Perasmian Karnival Beting Maro 2023 di Dataran Temenggung Kadir Beladin Pusat pada Sabtu. Sementara itu, Adun Beting Maro Razaili Gapor berharap karnival tersebut diangkat menjadi suatu acara yang menggalakkan kegiatan ekonomi dan pelancongan masyarakat setempat selain menghimpunkan masyarakat daripada pelbagai kaum dan lapisan masyarakat. Menurutnya, karnival itu juga unik kerana turut mengetengahkan seni kebudayaan seperti bertandak Melayu asli Sarawak serta nyanyian lagu irama asli. Dalam pada itu, Razaili menjelaskan sebanyak 40 unit rumah kos rendah akan dibina di Pusa bagi memberi kemudahan kepada semua rakyat yang layak mendapatkannya. Manakala di Selangau, Kampung Iban Islam Sekuau bagi kawasan Dun Tamin telah menerima bahan binaan daripada Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC. Simbolik penyerahan bantuan telah disempurnakan oleh Pegawai Daerah Selangau, Inting Nyami yang mewakili Adun Tamin, Insinyur Christopher Gira Sambang pada Jumaat dan diiringi Pegawai Pusat Tamin, Kaunselor Ajan Dau dan Kaunselor Dido Saleh. Dalam pada itu, Insinyur Christopher Gira menerusi Inting turut mengumumkan pemberian geran MRP berjumlah RM5,000 kepada komuniti Iban Islam di situ. Beliau juga berharap agar bantuan tersebut sedikit sebanyak dapat meringankan kos ditanggung penduduk rumah panjang mereka. Pada masa sama, beliau amat berharap agar kesinambungan silaturahim dalam kalangan masyarakat Iban dan Islam di kawasan Sekuau terus dikekalkan agar konsep hidup majmuk ini memberi manfaat yang saksama kepada semua kaum di kawasan beliau.
Untuk makluman, kawasan perkampungan Iban Islam ini dihuni oleh 116 isi rumah dan dianggarkan terdapat kira-kira 400 orang penduduk termasuk kanak-kanak. Beralih dengan laporan berikut. Setelah kejayaan pementasan teater Lensa Diary Seorang Ibu di program Malam Anak Seni pada bulan lepas, Persatuan Anak Seni Sarawak, Anak Seni sekali lagi telah mengadakan sebuah pementasan teater. Kali ini ia mempersembahkan sebuah teater musikal berjudul Sayang Sarawak yang diadakan di Institut Pendidikan Guru Batu Lintang pada Sabtu. Menurut pengarah dan penulis skrip teater musikal Sayang Sarawak, Jalot Jeman, teater yang dipersembahkan agak berlainan dari yang diadakan bulan lepas, di mana kali ini ia dipersembahkan dengan pelbagai elemen iaitu lakonan, tari, nyanyian dan seni mempertahankan diri di pentas. Konsep teater, tapi kami cuba polahan dalam bentuk yang berbeza. Maksudnya kami alunkan dengan gabungan bangsawan Sarawak sebenarnya. Ia adalah satu ideologi yang baru lah yang cuba kami ketengahkan dan cuba nak mengangkat matlamat teater dan bangsawan di Sarawak tu. Bercakap lanjut kepada media, Jalot menjelaskan teater musikal ini bukan hanya dilakonkan oleh ahli Persatuan Anak Seni sahaja, malah turut bekerjasama dengan pelakon-pelakon dari kelab dan persatuan teater yang aktif di Sarawak, daripada pelakon-pelakon veteran sehingga ke pelakon yang baru dalam dunia teater ini. Dalam pada itu, lebih 400 penonton hadir pada pementasan teater musikal tersebut yang disokong oleh Kementerian Pelancongan, Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, MTCP dan Majlis Seni Sarawak. Teater musikal berkisarkan sekitar tahun 1960-an ini mengisahkan tentang cinta Buang dan Ros, iaitu anak kepada penghulu kampung Tok Dalang mendapat tentangan atas dasar darjat yang berbeza. Ke perkembangan sukan, Pusat Pembangunan Persatuan Muay Thai Kuching dengan kerjasama Kelab Muay Thai Sting dan Persatuan Muay Thai Negeri Sarawak PMNS telah menganjurkan kejohanan Muay Thai Kuching bertempat di Sting Muay Thai Gym pada Sabtu. Ia disertai seramai 68 petinju berusia dari 8 hingga 29 tahun yang mewakili 7 kelab Muay Thai iaitu Kelab Muay Thai Sting, Muay Thai Kenyalang, SS Fighter, Kelab Muay Thai Kilas Petrojaya, Persatuan Muay Thai Kuching, Kelab Muay Thai Bau dan Kelab Muay Thai Phoenix Meranik. Program pembangunan itu turut mendapat sokongan daripada Perbadanan Sukan Sarawak SSC, Majlis Sukan Negeri Sarawak MSNS dan Persatuan Muay Thai Malaysia PMM. Ia merupakan siri kedua program pembangunan pada tahun ini di mana ia mungkin akan diteruskan untuk siri ketiga, keempat dan kelima pada tahun hadapan. Menurut Presiden PMNS Jumaat Ibrahim, beliau mengharapkan program pembangunan ini dapat mencungkil bakat-bakat baru kerana difahamkan ianya adalah untuk peserta baru yang kurang dari 3 perlawanan. Sementara itu, petinju Kelab Muay Thai Sting mempamerkan dominasi dengan memenangi 10 perlawanan, Muay Thai Kenyalang memenangi 8 perlawanan, Kelab Muay Thai Phoenix Meranik, SS Fighter dan Kelab Muay Thai Kilas Petrojaya masing-masing memenangi 4 perlawanan. Kelab Muay Thai Bau memenangi 2 perlawanan dan Persatuan Muay Thai Kuching menang 1 perlawanan. Timbalan Presiden Muay Thai Kuching Zulkifli Abdul Rahman menyampaikan hadiah kepada para pemenang. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Mariam Zanaria. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukassarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. Mengakhiri Buletin UKAS dengan paparan pementasan teater yang berjudul Sayang Sarawak yang diadakan di Institut Pendidikan Guru Batu Lintang pada Sabtu. Dalam pada itu, mewakili warga kerja UKAS ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Krismas bagi yang meraihkannya. Semoga keharmonian dan perpaduan antara kaum dan agama di Sarawak dapat terus kita jaga dan nikmati bersama. #Saluran Informasi Rakyat, Salam UKAS. Apa TV kau tengok, aku nak kau bergambar dia. Tapi kita orang semua. Dia tak ada kita pun satu padu. Buluh. Ini nak cari buluh kan itu ah. Hidup lagi. Ke depan lah sikit tau. Baca dah mana kita? Ada yang
Urusan macamnya, apa yang dapat kami pulang, bos? Siap ojek pula. Kami orang kan bayar. Susah hati kau putih jual tak ada orang putih.